ambil satu isu yang kata ada masalah. Sebab kita nak betul-betul, kita nak kaji pula. Menurut ni, okay, so awak quote, kalau tak ada, awak tak jumpa sangat, ambil je kat artikel pertama awak yang kata ada cabaran kemudahan internet, tak dapat internet terhad, jadi apa lagi, keberkesanan, fokus, kan susah. Tapi tak payahlah nak urus masa ni, tak payahlah, maksudnya mungkin fokus. So kat situ kita ada dua isu. Contohnya yang dikatakan dalam kajian ni, dikata ada dua masalah. Sebab tu awak nak kaji. Kalau tak ada masalah, awak tak buat apa awak nak kaji kajian awak sekarang ni. So awak nak tahu, awak nak kata buktinya, awak kata masalah yang ada adalah ada masalah, iaitu tak dapat nak fokus atas talian. Mungkin awak boleh ambil ada dua isunya kat sini menurut kajian tadi saya sebut tadi kan. So awak boleh ambil dalam artikel, akhbar. So dalam artikel awak ni pun awak boleh quote saja, ambil ini adalah masalahnya lah. So awak akan letak ada masalah kurang fokus dengan berkesanan ke, awak boleh letak kat situ, maksudnya jemaah tak faham ke. Tapi tak payah tulis jemaah, maksudnya awak tulis menurut kajian. So kat bawah ni awak tulis menurut kajian tadi yang saya sebut tadi, 2021, dia kata pembelajaran atas talian ni ada cabaran kepada pelajar pedalaman dengan sebab internet dan juga hilang fokus. Contoh, oleh itu, so justru itu, saya nak ayat ni, justru itu, ataupun part kat sini, menurut siapa-siapa, ni pernyataan masalah awak. Kalau awak nak buat, kalau awak dah tak nampak sangat, buat topik baru, pernyataan masalah 1 poin berapa, tapi kan larilah awak punya 1 poin ni. Contoh dekat sini, dekat atas ni, silap-silap, dekat kesimpulan ni, dekat sini, bawah sini, bawah ni, sini, lepas habis awak cerita ni, kena ada satu pernyataan masalah kat sini. So kalau tak nak buat topik, boleh terus je menurut tadi, kajian tadi, yang awak punya tu, terdapat berdasarkan kajian temu bual yang dibuatkan, temu bual yang dibuat oleh mereka terhadap apa, mendapati ada masalah. Sebab tu bila ada masalah, awak pun expect yang khusus haji atas talian pun ada masalah, macam tu. Sebab tu kita nak tahu apa cabaran dia. Sebab mendapati cabaran kan, sebab ada cabaran, ada dua cabaran. So tulis lah, ada dua cabaran, iaitu ni. Justru itu, kajian ini, justru itu, ayat ni mesti ada. Kajian ini cuba mengkaji dari perspektif cabaran, katanya dapati ada cabaran kat sini kan, ada cabaran iaitu apa. So ingin kajian ini pula cuba mengkaji cabaran pembelajaran atas talian kepada jemaah haji. So kat situ, itulah relevan yang awak nak cari kan, awak nak kaji. Sebab ada masalah tu maksudnya ada isu dia adalah ada cabaran. So kita pun yang kajian tu dia buat kepada pelajar. So sekarang kita nak kaji pula atas jemaah. Okay, kerana kurang kajian dibuat pada aspek ini. Contoh hantulah habis, okay, barulah persoalan dia apa cabaran. Boleh faham kumpulan ni? Boleh dapat? Sikit je, mungkin satu perenggan saja. Boleh? Kumpulan ni boleh faham last tu je. Sebab awak ada markah kat bahagian tu, kalau awak tak letak, nanti tak ada markah permasalahan kajian tu, tak ada isu. Awak kena quote isu. Apa isunya yang membuatkan awak nak kaji benda ni, macam tu. Okay, so lain tu saya sebab dua dah okey dah quote. Saya sebab dua dah okey. Okay. Tiga ni metod kan. Cuma metod sampelan awak guna apa ni? Kita akan datang. Bab 3, cabaran dari sudut fizikal, mental dan kewasanan. Baik internet dan payah kita masuk menjerat dengan gadget.
tadi. Tadi masalah capaian, lepas tu penyampaian kesampaian ini. Jalan paran masa. Ini je yang awak dapat cabaran dia lah pada kemahiran penggunaan gadget, kemas. Kefahaman capaian. Okey lah kan. Sebenarnya kalau awak betul-betul study, betul-betul cabaran tu mungkin banyak lagi kan. Tapi tak apalah, yang ni awak dapat dalam 4 aspek. Sebab bila kita bertanya tu, yang kita kena tanya ada masalah tak yang diorang nak sampaikan ilmu ni kan. Okey, so seterusnya kesimpulan dia bab 5 cabaran dengan kira tu. Bab 5 ni biasa tak ada apa dah dia. Cuma yang ni nanti rujukan, kalau letak rujukan semua nama yang awak quote ni awak letak rujukan. Boleh? Semua nama, contohnya ni siapa ni? Siapa nama tu? Ellie ni. Nanti awak kalau awak tak jumpa, awak tekan je ni. Tekan je balik ni, copy, letak kat Google, nanti awak nampak lah dekat mana kajian tu datang. Hussein. Semua nama yang awak quote ni mesti ada kat rujukan. Tu lah quote. Ni tak boleh. Kajian ni tak boleh sikitnya ni. Memang kena ada banyak ni. Tak habis kan? Awak tak boleh habis buat kan? Okay. Boleh habis lah. Okey tu. Selesai sikit tu je lah. Masuk ke pernyataan masalah. Okey boleh seterusnya. Okey. So terima kasih pada kumpulan. Kenapa saya tak dengar sangat suara awak? Awak pun tak dengar sangat tu? Dengar Melia. Dengar Okay, selesai ni settle. So nanti saya bagi tahu giliran tu. Okay, yang kumpulan tadi, kumpulan siapa yang kedua tu? Iman ni siapa? Penguasaan. Saya tak sempat cek lagi yang penguasaan bahasa Arab ni. Itu. Digital tu ni cabaran ni kan. Dan cabaran ni pun saya rasa okey lah kot kan. Sebab itu saya pun dah tegur cara kita keluarkan data. Cumanya awak tolong ikut ni. Siapa kumpulan Iman? Iman apa ni? Kumpulan Iman. Awak kan? Kumpulan awak kan ni? Ini. Yang ni. Cuba tengok macam kumpulan tadi. Dia dah ikut spacing tu. Ni nampak tak kemas lah. Lepas tu sebab saya nampak jarak dia macam 2 macam tu kan. Macam kumpulan tadi tu, cuba tengok. Nanti kan ada rujukan dekat letak ilmiah awak tu. Kan? So kat tepi ni dia dah jarak kan. Awak buat siap-siap jarak macam tu. Maksudnya kat tepi ni dia ada 4.1 ke apa benda dah 2.0 kan. Macam awak nampak kumpulan tadi lah. Macam kumpulan ni tadi. Kan? Tengok dia dah start tu. Dia mula kat sini sebab nanti awak akan kat tepi ni awak akan tape kan. Boleh kumpulan email. Ikut jarak dia. Satu ni dua langkau, lepas tu ni 1.1. Kalau awak tak faham sangat ni, boleh tengok format macam ni lebih kurang. Tapi yang ni ada silap sikit ni kumpulan tadi ni. Haji ni dekat sini sebenarnya. Dekat luar ni. Dia satu baris. Nombor ni dengan ni satu baris. Ni dah betul dah ni jarak ni okey. Okay, yang ni. Macam ni. So ni pun. So kalau betul ni dah jarak dia berapa tadi, atas bawah ada jarak kan. Tepi ni kan. So cuma yang ni jangan termasuk lah. Dia mula dengan nombor tu. Masuk macam ni betul dekat tepi. Ni pun ni betul. Cuma ke tepi sini. Tab satu kan. Bila perenggan kedua dia akan tab satu. Okay. Boleh kumpulan Siti Hajar tadi boleh betulkan sikit dekat format tu je. Tapi tak ada masalah sangat lah. Dia kurang macam tu lah. Dia punya termasuk tu dia akan termasuk ke dalam tu. Sebab kita nanti akan binding benda tu. Memang jadi rupa dia gitu lah. Okay. Saya pun tak tengok dalam. Awak perhati je nanti awak punya tu kalau ada salah apa-apa kan. Ni kau masuk ke dalam ni. Saya memang nampak awak punya ni tak kemas ni. Awak tengok macam kumpulan sebelum ni. Susunan dia tu.
susunan jarak-jarak, tengok betul-betul. Rasa yang ni dah ada isu dah ni sebab awak dah letak kan itu kata ada isu. Pastikan ada penyantik. Nanti bila awak buat slide nanti awak ikutlah latar belakang awak letak sikit, penyantik masalah awak keluarkan sikit apa masalah dia. Yang ni kena jarak satu kan. Okay, so okey lah kot ni. Cuma jarak ni lah nampak tak kemas. Yang ni pun dia jadi lari kan. Nampak isu ni okey kot kan. Sebab awak pun dah prosedur dan cabaran. Okey. So okey dah. Yang ni yang justify nanti kumpulan awak ni. Tepi ni. Okey. Okey dah, cuma jarak-jarak tu je masalah. Okey, dengan rujukan. Rujukan lah letak dulu. Saya kalau boleh rujukan kena ada. Kalau siapa rajin nak siap cepat dah tu, bolehlah buat yang penghargaan. Tapi tak apa, untuk Viva ni tak ada benda tu pun tak apa lagi. Yang penting ada rujukan lah. Tak perlu rujukan. Okey, dan kemaskan sajalah. Yang lain-lain penghargaan semua tu nanti masa nak lepas dah siap dah Viva nanti boleh buat lah benda tu. Okay, so kumpulan kedua dah. Tinggal betulkan format lah. Okay, kumpulan ketiga yang ni Ashkina ni bahasa Arab bahasa Arab. Siapa kumpulan yang bahasa Arab ni ada? Ada, madam. Sakinah, Hafizah. Yang mana wakil-wakil ya. Ini pun sama. Betulkan macam kumpulan tadi lah. Terus. Boleh faham kan yang macam saya sebut tadi? Ini isu dia. Contohnya kat sini dia ni kata ni isu. So walau bagaimanapun sebahagian mengetahui kita tak ambil cakna. Ni isu lah, ni kononnya ni lah masalah dia. Tapi itulah ni sebenarnya tak berapa sebab kat media sosial kan tahun bila, maksudnya rujukan ni daripada tahun bila isu ni awak quote ni maksudnya di mana kan. Tapi sebab awak media sosial mungkin kalau ada boleh letak tarikh ke ataupun kalau tak ada tak apalah kan. Tapi itulah inilah penyataan masalah dia. So dia kata ada masalah yang mutawifah yang tak ambil cakna bahasa Arab. So tak seragam. Isu dia adalah tak seragam. Ni kenapa ni? Kenapa ni? Tulisan tak sama ni. Sekali tengok tahu ni. Check betul-betul. Ini lain ni. Tak sama ni. Font dia ni. Oleh itu. So justru itu ke oleh itu kajian ini dilakukan untuk mengkaji mana benda bahasa Arab. Sudah. Sejauh mana kepentingan ni? Soalan okey, hari 4 kontingen ni pun jarak tak betul lagi. Saya ni hari tu saya dah tengok lah kot kan. Jarak tak ada masalah lah. Awak baca-baca lah balik ulang-ulang. Bahagi-bahagikan part. Tengok apa salah ejaan ke apa. Pasal nanti dah boleh buat slide kan. Awak akan keluarkan sikit lah. Pendekatan slide. Nanti kalau metod awak cerita ni pun tak apa. Metod dia adalah pendekatan kualitatif, kutipan data, temu ramah, menggunakan medium apa. Tapi kena beritahu berapa awak punya sampel. Sampel ni apa? Sampel ni lah awak punya subjek kajian. So siapa awak punya? Awak bertujuan. Kenapa bertujuan? Sebab awak dah fokus kepada mutawifah je kan. Awak tak ambil orang yang penjemaah, awak tak ambil random. Awak dah itu maksudnya sampel yang bertujuan sebab apa? Awak memang dah fokus kepada grup yang awak nak je. Awak nak orang yang mutawifah je. Bukan yang awak ambil semua siapa. Kutipan data, pengumpulan data. Kutipan data awak secara tembual lah. Kaedah kutipan ni sama ni, kaedah kutipan buang ni. Kaedah kutipan data tembual. Okay, so tak payah pengumpulan data ni, analisis data ni. Saya rasa susun awak ni lain ni. Kaedah kutipan, sampelan. Analisis data, analisis kandungan. Maksudnya daripada tembual, kandungan tembual tu awak pun buatlah macam analisis. Okay. So buang yang ni 2 kali ni kumpulan data. Kumpulan data ni kaedah kutip data adalah melalui temu buat kepada 3 orang mutawif tu lah kan. So beritahu kat metod awak ada 3 orang mutawif. Nanti awak ceritalah secara
Kalau nak bentang, kalau awak dapat bentang nanti buat letak jadual analisis ni kan. Cuba baca balik betul apa yang dia orang dah terang tu ada masukkan ke dalam ni untuk tujuan berkomunikasi, untuk tujuan beribadah, untuk tujuan pengurusan jemaah kan. Okay, ni ada, okey lah awak dapat 3 kan. Okay. Itulah ringkas sangat kan. Tak apalah. Ya itu yang awak dapat. So okay. Ya. Okay, rumusan macam saya rasa ni okey ni, tak ada apa kot. So saya nampak dia kurang kemas, dia betulkan format saja. Dengan ada mungkin ada tadi ayat-ayat sikit yang saya tegur tadi okey. Saya tak ada apa kot. Boleh kumpulan bahasa Arab ni? Boleh Boleh, madam. So nanti dah boleh, bila dah siap-siap tu just buat slide je lah untuk Viva. Viva tu saya tak pastilah dalam minggu ni ke saya bagi tahu balik sebab ni kan patutnya 7 hari bulan esok sepanjang 7 sampai 12 saya rasa. So nanti saya beritahu lah balik tarikh tu, tak apa awak siapkan dulu slide tu. Sebab mungkin saya tak akan tengok pembentangan awak tu. Maksudnya saya akan tengok kumpulan Ustazah Asiah, awak akan tengok, awak akan bersama dengan penilai yang ada tu je lah. Saya tak ada sekali. Kita buat online ni. Kalau yang biasa tu saya akan hadir sekali, tapi sebab kita buat online je so kita mudahkan. Saya tak tengok lah pembentangan awak. Jadi kalau apa-apa nak tanya boleh tanya je lah. Buat slide macam biasa lah. Maksudnya apa yang terkandung dalam, macam contoh tadi latar belakang, yang tak ada masalah. Macam soalan awak tulis dah balik topik latar belakang mesti ada sikit. Dia tak ada masalah mesti ada sikit. Sebab satu tu apa yang perlu keluarkan sikit-sikit. Sebab 2 keluarkan sikit-sikit apa yang awak dapat buat. Okay. Okay dah. Apa lagi? Last kumpulan ni. Dah aplikasi digital ni. Syamira semua ada? Atika? Ada, madam. Ada. Aplikasi perisian. Aplikasi yang dimulakan adalah okay. Tak, saya rasa ayat awak ni ayat awak, isu dia dah ada. Aplikasi, justru kajian ini kena ada masalah lah, masalah kajian, beratus-ratus aplikasi yang tersedia. Awak kena cerita dia macam ada masalah sikit, ayat awak ni terlalu macam ayat dia macam tak ada masalah. So awak kena cakap betul lah ayat ni terdapat beratus-ratus aplikasi yang tersedia. Oleh itu aplikasi ini harus dikaji dan nilai lah kriteria khusus untuk maksimum faedahnya. Kajian ini cuba membandingkan yang terbaik dan mudah usaha. Oleh itu kajian ini awak kena cerita macam contohnya yang mana sesuai digunakan, kerana mungkinlah awak kena letak dia jadi macam masalah sikit, kerana apabila terlalu banyak aplikasi kan, contoh awak dah catat dah beratus-ratus, oleh terlalu banyak kadang-kadang jemaah ataupun pengguna keliru untuk memilih yang mana satu yang penting berdasarkan faedahnya, macam tu. Keliru, kena ada ayat yang bermasalah lah. Jangan ayat dia semua murni je, maksudnya ayat dia kena macam masalah, maksudnya jemaah keliru dengan terdapat banyak sangat kan. Jadi yang okey, sebab tu awak kata kajian ni cuba bandingkan supaya pengguna boleh buat pilihan yang terbaik, macam tu. So kena ada ayat keliru ke, ayat macam tak pasti ke apa kan, keliru lah kat situ. So sikit je lah ayat ni, awak kena ubah sikit ayat tu. Aplikasi Tamanah bukan dah cerita kat atas ke? Sebenarnya penyataan masalah ni dia lebih pada nak cerita isu je.
Ini kalau dia tak payah buang, cumanya nak bagi tahu hitam mana dah merancang ni kan saya rasa dah ada kat atas ni kan. Kalau tak masuk kat atas. Sebab ini just nak bagi tahu je hitam mana kita nak tahu apa kan. So yang ni baru kat sini justru itu. Hitam mana ni saya rasa ubah naik kat atas. Jangan buang lah tak kat atas sebab tak sesuai. Kat sini kita nak cerita isu je. Macam contoh terlalu banyak aplikasi menyebabkan kekeliruan, yang jemaah tidak tahu nak milih yang mana yang terbaik kan. So ada aplikasi yang kadang-kadang bertindih fungsi. Maksudnya fungsi dia tu macam sama. Jangan ni kalau dah sama takkan nak letak tiga-tiga. Penuh lah handphone tu kan. So yang mana yang paling perlu untuk keperluan setiap jemaah tu, kita nak ambil tahu yang mana satu. Mungkin kalau untuk orang Malaysia yang ni sesuai, kalau orang negara lain-lain kan. So kita nak tengok yang mana sesuai. So kat kena ada ayat-ayat yang macam menunjukkan dia satu masalah. Kat situ lah ayat depan ni. Ayat ni dah tak payahlah mengawal keselamatan ni. Saya awak letak kat atas. Sebab ini nak bagi tahu info kan. Kita ada hitam mana, kesedaran. Kalau awak tambah sini, kat sini. Hitam mana yang awak letak sini. Ada banyak perkhidmatan bimbingan. Antaranya ni kan. Hitam mana. Okay, so orang kata hujaj. So hitam mana awak letak sini lah. Tambah kat sini hitam mana ni. Baru pemasalan kajian ni baru awak cerita pasal beratus-ratus ni. Okay, sebab tadi awak dah cerita dah ada hitam mana, ada TH, hujah apa benda tu kan. Sebab sini hanya cerita pasal ada banyak dan menyebabkan kekeliruan. So jangan letak kat sini ni. Boleh faham ke? Ni, ini naik atas ya. Boleh ni Atika. Apa kumpulan ni? Boleh, madam. Boleh ya. Ini letak kat atas ni. Kelebihan-kelebihan ni semua letak atas dulu. Ni lebih pada kita nak cerita masalahnya. Ni boleh ni stay lah. Justru kajian ni kaji tu. Okay, so faham masalah-masalah kajian tadi. Okay, just ubah kedudukan je. So apa kepentingan, orang nak cerita apa kepentingan aplikasi dan apa yang terbaik lah. Kepentingan dan apa aplikasi yang terbaik. So kajian ni saya rasa kita tengok hari tu. Ramai pengguna Android, umrah versi Inggeris, Arab Saudi, betul negara kita. Kenapa dua je? Bukan awak ada tiga kat artikel. Kau ada tiga atas ni. Okay lah. Saya pun dah tak baca sangat dah. Okay. Bab tiga, metodnya kualitatif temu bual. Sampel yang pilih adalah sampel bertujuan. Ciri tertentu tu orang tahu. Ini lari ni nanti betulkan lagi lari. Kalau tak nanti bila awak save benda ni jadi satu image pun boleh juga kalau tak nak bagi lari. Jadi image nanti awak paste je kat dalam surat ni. Save as image. So encik ni dia kata Encik Zafaka ni aplikasi yang banyak ni kata di mana tawakalna kita mana lah dia kata kedua tawakalna seperti sejahtera lah kita mana Terima tawakalna kita mana tawakalna nantinya tawakalna dari sudut bantu dalam masa wabak. Ni lari ke ni? Ni saya tengok macam lari. Bantu dalam apa ni? Masa wabak. Saya kita mana untuk permit. Tawakalna untuk menolong wabak. Wilayah kesihatan Kediri kita mana untuk mohon permit. Kelebihan masalah internet yang perlahan, peranti yang lebih lama. Kurang mengetahui satu, awak letak betul satu atau kerana atau di mana paling baik, aplikasi yang paling baik tahu apa lah sebab saya rasa awak tak fokus tanya soalan kan bila saya dah cerita balik pasal macam mana kita nak tengok balik
baru awak nak letak kategori, jawapan dah tak ada. Saya kata bila kita tak fokus tanya soalan, just jawapan dah tak ada dah, awak tak tanya dia yang paling baik. Jadi dah kata tawakal nah. Yang pertama ni macam mana? Dia tak cerita ke yang mana yang paling baik ke apa? Siapa kumpulan Atikah? Orang tu memang tak ada, bukan dua-dua tu tak Ada ada, madam. dua-dua tu tak ada yang Dia terbaik. kata aplikasi tu menyusahkan. Memisahkan. Hmm. Oh, maksudnya. So, lecehkan lah. Okay. Sekejap. Kelebihan, kekurangan. Awak kena, tak payahlah aplikasi mudahkan kerja, tak payah. Ini tak nak ni. Yang ni tak payah. Sebenarnya kelebihan kekurangan letak sini, menyusahkan warga internet sebab masalah internet perlahan, menyusahkan warga emas. Lepas tu versi tak ada yang latest ke, semua kat sini. Kelemahan kat sini. Tak adalah memudahkan kerja ni, tak ada dah lah. Boleh buang aplikasi menggunakan kepentingan, kelebihan dengan kekurangan. Kalau awak nak letak kelebihan lain, kekurangan lain boleh. So yang mudah kerja ni tak payah. Inilah kegunaan dan kepentingan lah. Mungkin kelebihan atau kekurangan. Nak cerita kekurangan je kat sini boleh lah. Dua ni tak payah. Kalau yang paling baik ni mungkin boleh lah awak nak letak yang paling dia gemari tapi dia tiada. Maksudnya tiada lah. Yang tak tiada. Kalau tiada lah kat sini paling baik. Maksudnya dia tak memilih mana-mana. Dia kata yang last kali ni buang. Kotak last ni buang. Ini boleh masuk dalam kekurangan. Melecehkan balik berumur letak kat sini. Yang mana yang melecehkan? Tawakal ke? Dua-dua melecehkan. Kelebihan dia soalan. Tak ada ke yang lebih kepada nak baca-bacaan ke apa? Tak ada isu Tak ada, diorang tak ada beritahu langsung apps yang membantu dalam doa ke? Macam mana? Ada tak? Awak tanya benda, saya ringkas sangat ni soalan awak ni. Asal awak tanya tu, dia tak ada cerita pasal apps lain yang diguna. Tak ada, dia cerita pasal Itmarna dengan Tawakal aja. Oh, lebih pada nak keselamatan dengan kesihatan punya isu je lah. Maksudnya lebih pada barcode scan macam tu je lah. Tapi takkan tak ada pembantu. Sebab tu lah kita study. Sebab kita sebenarnya nak membantu dari sudut, maksudnya dari sudut ilmu tu, ada tak apps yang macam boleh rujuk doa ke kan? Apps yang memang orang ustaz ni tak cerita lah kot kan? Sebab tu awak kena study app apa yang betul-betul dan awak tanya memang tak ada guna ke? Yang lain-lain, Itamana ni memang tak ada fungsi lain ke? Saya tak buka pula. Ada tak pasal doa ke? Ada cari orang ke? Apa ada? Kedudukan kat mana? Saya rasa awak tak bertanya dengan dalam lah. Maksudnya tak mendalam ni. Jadi jadi tak berapa menarik lah. Slot diorang lebih pada tempat-tempat slot je lah. Pasal tu kesihatan. TH Hujah yang panduan buku ni. Tu kat di Taman dia tak ada Oh, ada pernah tengok tak apps tu? Panduan bahasa Arab, panduan ni, panduan versi. Dua tu je lah yang wajib kiranya. Dia bukan lebih pada untuk, itu pun sebab COVID kot kan. Tapi kalau lebih kepada ni tak digunakan lah kot. Maksudnya kalau dia sudah hafal doa ke apa, dia tak ada lah. Untuk ibadah tu sendiri tak ada lah maksudnya. Dia orang tak cerita tu lah. Awak kena tanya sebenarnya. Dia awak tak tanya tu dia ada tu je dia cerita. Mungkin sebenarnya dia sendiri peribadinya, dia sebagai pembawa mungkin dia ada benda-benda yang dia boleh cadangkan untuk jemaah guna kan. Sebab jemaah ni mungkin dia tak ingat semua doa ke kan. Ada tak awak tanya? Sebab tu saya kata bila baca tu awak bersedia untuk pertanyaan kan. Bila awak tak banyak membaca, sebab saya rasa artikel awak dah cukup banyak dah sebenarnya. Saya sendiri bila baca tu saya expect jawapan yang menarik lah dalam temu bual tu. Maksudnya ada apa apps yang sebenarnya terbaik dalam untuk pasal apa, macam contoh nak rujuk doa ke kan, kalau ada, ataupun doang sebenarnya dah ada buku. Awak kata pengguna masih suka guna buku, kita nak tanya tu apa yang membantu jemaah.
ke setakat MySejahtera macam Ustaz Ita Mana dengan tu setakat MySejahtera punya, betul tak? Kan? Kalau betul yang membantu jemaah ni apa? Adakah doa-doa macam apa ritual-ritual nak kena buat ke, jarak ke sini ke, ada ke jarak sini, maksudnya dia ada gambaran Mekah ke kat situ kan, macam mana kedudukan orang kita boleh detect ke kalau orang hilang. Sebab saya daripada pembacaan artikel tadi berlambak saya boleh expect yang apps ni banyak membantu sebenarnya, tapi kita bila awak tak tanya memang tak adalah. So kita nak tanya apa yang app boleh bantu jemaah, yang kalau mengetahui mungkin tak didamai, dia rasa dia tak perlu pun apps apa-apa, tapi tak tahu yang mungkin apps yang boleh bantu dalam bahasa Arab ke kan, kat sana nak tengok apa benda. So bila awak tak menguasai kajian awak tak dapat nak tanya soalan yang menarik lah. So saya expect kajian ni menarik, tapi jawapan dia terlalu ringkas. Kita mana tahu kalau aja dan tak ada ni lah, betul tak? Setuju tak kumpulan ni? Tak ada, padahal saya tengok artikel awak dah berlambak dah sebenarnya. Sebab tu bab 2 tu bila awak bacaan awak tu dah banyak. Bila dapatan awak tu awak tak bersedia dengan pertanyaan. Jawapan awak dapat sikit macam ni je. Tak menarik lah. Sedangkan bila saya baca dekat luar negara, apps dia berlambak tu sampai tahap boleh, yelah sebab sebenarnya apps ni boleh bantu kita berbahasa, boleh cari kawan kita hilang, boleh tahu step-step, boleh hafal doa, boleh tengok step, boleh tengok semua. Cuma masalah dia lambat. Yang saya tengok dah artikel sejenis, artikel kat bab 2 ni ada dia cerita, tapi sebab awak mungkin tak berapa faham masih Inggeris kan, tapi saya baca artikel orang semua menarik ni. Artikel pasal dia punya app untuk tawaf, bacaan doa ni semua tengok ni, membantu maksud bacaan doa, peran tu semua apps tu kan. Kau tak tanya lokasi, nak tahu lokasi. Tapi ni pun ringkas, tapi sebab saya baca sekali lalu saya tahu banyak kajian. Boleh? So tak apalah benda dah lepas, tapi tu maksud saya bila kita baca kajian lepas bab 2 tu, kita expect itulah yang kita nak tanya pada temu responden kita pun, kita tanya ringkas, jawapan dia pun ringkas, tak ada apa-apa. Macam tu je lah. So tak menarik lah. So padahal saya kata apa yang membantu, Ita Mana atau Falna je, tapi dapatan pun ringkas sangat. Macam tu je. Sedangkan kita nak tahu juga apa lagi yang membantu kat sana. Mana mungkin jemaah yang tak hafal tu apa apps yang bantu dia. Mungkin kalau ada jemaah hilang apa yang membantu kan. So bila kita tak tanya banyak, orang pun tak jawab banyak, dia jawab sikit je. Okay. So tak apa benda dah ni, tapi itu maksud saya kenapa kena baca bab 2 betul-betul, kenapa kena baca kajian lepas betul. Sebab awak nak bentuk soalan, awak nak guide soalan tu tanya. Bila awak tak banyak tanya, orang pun jawab sikit je, dia bagi sikit jawapan ni. Dapatan awak tak menarik lah. Dia ni lah. Okay. So tak apa, benda dah ni tinggal betulkan je lah nanti. Awak punya tak betulkan kalau ada apa salah eja je lah, jarak je. Okay. So saya rasa tu sajalah kot. Ada soalan tak nak tanya? Ada soalan? Ada? Boleh dengar tak?